punya page. Nanti hantar boleh, kalau hantar nak share dekat hantar punya tu boleh juga lah. Okay, insyaAllah. Ni. Alright. Okay, hantar. Suara Anam boleh dengar, boleh clear? Boleh. Clear. Ya, Alhamdulillah. Suara Anam boleh dengar, boleh clear? Boleh. Dah berapa sesi yang buat? Kalau sebelum ni Ana buat Sembang Syawal tu dengan Ustaz Mahfuz. Last week Ana buat dengan Ustaz Mahfuz dengan siapa ni? Ustaz Muzamil, Ahmad Muzamil. Oh, Jamil. Dengan Ustaz Muzamil kita buat puasa kurban. Dia pun ada servis dia. Dia ada buat kurban lah, dia ada buat kurban sendiri. Okey lah. Yang dengan Ustaz Mahfuz last week buat pasal hutang. Oh, dahsyat tu. Hot memang topic. Best Best memang best tu. Memang best. Orang kita suka hutang. Suka berhutang tapi berat nak bayar hutang. Okay, kita start dulu lah Boleh, insyaAllah. Pukul 8 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Harun dapat bersama kita hari ini, malam ni. Juga siapa yang dapat online, dapat bersama dengan kita pada malam ni, alhamdulillah. Sebab ada mungkin ikut nanti kemudian kan. Itu antara kelebihan Facebook ni Nak cakap terima kasih dengan Facebook. Banyak juga manfaat kita gunakan Betul. Satu platform yang kadang-kadang orang marah juga dengan Facebook, tapi banyak juga manfaat kita ni kita raih daripada sini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Khabar entah sihat? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi mengundang Ana lah untuk bersama-sama hantar sesi kali ini, insyaAllah. Ana tak undang hantar dekat majlis yang besar-besar lah kan, dekat masjid ke, dekat forum perdana ke. Ana biasa majlis-majlis gini share. Angkat tabinya, angkat kursinya. Tadi nampak dekat Facebook Darussalam, Masjid Darussalam tadi tengah ni ada tempat solat Meraih meminta simpati. Tak ada lah. Boleh buat semua kita semua sedang alami situasi yang baru kan untuk kita semua. Jadi itulah adanya keyword is just to adopt this macam situation lah kan. Tak senang kan, tak mudah kan. Betul. Banyak pertimbangan nak buat Even kalau sebelum ni kalau kita cakap pasal HBL contoh kan. Pun mencabar juga kan. Mana dia punya timing apa semua, pening kepala Buat online pun mencabar juga kan. Mencabar. Tapi itulah pelan-pelan orang dah get used to it lah, insyaAllah. Dah sebelum ni ada kuliah buat online
banyak juga share. Juga Masjid nak kena buat share. Pasal 3 bulan kat rumah, kalau tak buat apa-apa nanti chairman marah. kena buat something jugalah kat rumah. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah topik malam ni kita akan bincangkan tentang ini kita cerita pasal masjid lah kan. Bukan pasal masjid. Kalau macam sekarang ni memang antara topik perbualan lah kan, sama ada dekat Facebook ataupun dekat luar kan. Semua berkaitan dengan masjid lah. Kalau jadi bukan sekarang ni je, kalau sebelum ni kan, bila sebelum waktu CB waktu baru nak masjid baru nak tutup kan. Kalau kita ingat lagi time mula-mula yang kes yang isu tentang jemaah tabligh tu kan. Waktu tu dah mula sebahagian diorang yang tracking sebahagian masjid kemudian dah kena, kemudian dah tutup semua. Jadi kat situ dah mulalah sikit-sikit, kemudian barulah tutup semua kan. Tahap demi tahap lah. Jadi sebelum kita masuk tentang aktiviti masjid dan sebagainya, mungkin yang paling dekat dengan kita ni kan, paling dekat sekali dengan kita yang sekarang mungkin tengah tahulah tak habis-habis kan, tengah hot. Nama hantar pun kan, hantar letak har kan. Sengaja kasi hot pasal masjid tengah hot jadi tak nama hot. Nama har. Jadi kita rasa semua orang dah tahulah pasal Jumaat ni dan juga Khamis ni besok besok kita masjid akan buka untuk solat atau mulakan solat jemaah dan untuk solat fardu, dan juga hari Jumaat mula solat Jumaat. Jadi mungkin apa persiapan ataupun tadi macam mana, mungkin ada orang call masjid ke kan, marah-marah kat masjid ke. Walaupun kita tahu Muiz yang siapkan dia punya tu dia punya registration form apa semua, tapi mana tahu kalau orang pergi ke masjid kan, dia macam mana, mungkin Alan tak boleh kongsikan lah. Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat Ana Ustaz Sofian daripada Abu Amru kerana mengundi pula, jadi undian pula. Belum. Pilihan raya pula. Ini live lain ni. Semalam undilah saya. Aduh ya Allah, lain tak topik Allah Akbar. Sudi mengundang saya lah untuk berkongsi. Saya rasa bila hantar suruh kongsi pasal masjid dan sebagainya, saya rasa ini sebagai antara satu platform yang baik lah, di mana kita boleh beritahu dengan masyarakat apa yang expectation yang kena lakukan, dan paling penting juga ialah peranan kita sebagai ahli masyarakat. Bagaimana kita boleh sampaikan berita ini kepada orang kata tu ahli keluarga, kenalan, terutama sekali kepada kita punya warga mas yang tak ada Facebook, yang tak ada those kind of social media dan sebagainya. So bagaimana kita sebagai ahli keluarga boleh sampaikan lah. So Ana rasa Ustaz Sofian, Ana ingat lagi masa bulan Ramadan, kita ada big issue pasal biasanya warga mas kita biasanya datang masjid untuk bayar zakat, untuk bayar fidyah. So bila masjid tutup tu kan, dia macam lost sikit lah kan. Macam mana nak bayar ni kan, dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah so far kita ada buat awareness juga, beritahu dengan masyarakat, beritahu kepada anak-anak diorang, sampaikan kepada mak bapak macam mana nak bayar fidyah. Dan Alhamdulillah from that point bila kita dah terangkan dan sebagainya, kita open up the platform untuk orang bayar fidyah secara online Alhamdulillah. Pasal fidyah go to the mosque kan, kalau zakat go to Muiz ataupun organisasi. Jadi untuk fidyah tu banyaklah orang yang kasih, because kita dah buat awareness kan macam mana cara-caranya dan sebagainya. Dan saya rasa banyak anak-anak yang membantulah mak bapak mereka dalam membayar fidyah. So Ana rasa daripada pengalaman itu, Ana rasa sekarang kita akan masuk pengalaman yang nak kena booking pula masuk solat Jumaat, solat berjamaah dan sebagainya kan. So memang Alhamdulillah lah, kita dah 3 minggu so far. 3 minggu ni memang cabaran yang pelbagai, satu benda yang amat baru sangat kan. Ustaz-ustaz baik ustaz-ustaz MRO, pegawai yang jaga yang bersihkan moja, pegawai yang jaga sosial,
pegawai yang jaga madrasah, semua kirakan kita punya job scope kirakan dah rojaah, senang cerita. Yang mana panggil korang punya job scope kan dah rojaah kan. So banyak HR penting HR HR pun pendengar. So lebih kepada operasi. Turun padang, kena sambut orang datang, check temperature orang. Itu bukan benda itu bukan kerja kita lah, something like that. To be fair dengan semua orang pun kan. Tapi benda tu diperlukan pada saat ini. Jadi semua kena sesuaikan diri. Dan benda tu kita dah sampaikan daripada bulan berapa? Sebelum bulan Ramadan pun kita dah cakap. Kita dah cakap yang benda ni akan terjadi dan sebagainya lah. So alhamdulillah so far anak yakin masjid-masjid lain pun doing well. Termasuklah Masjid Darussalam. Dia try to adopt to the changes yang ada ni lah. Dalam kita nak buat ni pasti ada orang yang tak happy, ada orang yang geram kan. Ada orang yang geram, ada orang yang istilahnya degil pun ada juga kan. So itu benda yang normal lah. Kalau dekat Singapura alhamdulillah tak ada macam dekat negeri lain ada sebahagian yang sampai buka dia punya sign mesti nak masuk masjid juga. Betul. Ada. Alhamdulillah kita kat Darussalam tak adalah. Darussalam masih manageable lah. Pasal mungkin dia nampak bila dia nak buat gitu kan, dia nampak bouncer kan kat depan kan. Jadi macam mantap macam tu ni. Mungkin dia segan sikit lah dia nak buat kan. Wallahualam guraunya. So itulah. So Ana rasa banyak yang dilakukan oleh pihak masjid, pegawai-pegawai, dan antara benda yang kita lakukan, kita totally buat benda yang baru. So yang sambut jemaah kat depan, yang check temperature itu bukan pegawai security ke apa, itu memang pegawai pembangunan, pegawai agama, pegawai pembangunan sosial, pegawai madrasah, Quran. Tu semua mereka buat benda yang kena turun padang buat yes. Betul dah, insya-Allah. Jadi kalau untuk yang hari Jumaat ni macam mana? Persiapan untuk rasa macam tempat dia punya kan setiap masjid ada dia punya aturan dia macam mana, masuk daripada mana. So ini semua contoh maksudnya kira macam as a jemaah kita perlu pertama bukan cakap dari sudut sejadah apa semua itu okey lah kan, tapi dari sudut mental persediaan macam mana yang kita perlu ada lah kan. Adakah semuanya macam macam ada usher kan, semua tempat ada orang akan tunjukkan belok mana, berjalan mana, apa semua kan. So nanti kita dah cakap kan dah galakkan supaya ambil wuduk dekat rumah semua kan. Tahu dah sampai dekat depan nervous kan batal wuduk. Dia yang nervous bukan kita yang nervous. Dia nervous. Allah. Macam-macam boleh jadi kan. Betul. Jadi macam mana tu semua persiapan? Ana nak disclaimer dululah. Apa yang nak terangkan ni ialah based on Darussalam lah Sana tak boleh cakap on behalf of masjid lain kan. Masjid lain nanti lain operasi kan. So nak takut nanti jemaah yang dengar dia orang gunakan word Ana ni untuk masjid-masjid lain pula kan. So different masjid different setting lah. Tapi for Darussalam sendiri kita dah memang dah start merancang. Dah start macam susun in terms of volunteers, in terms of staff dan sebagainya. Dekat mana nak masuk, dekat mana, daripada mana nak masuk. So tu technical lah, daripada mana nak masuk, then after that bila mana nak keluar, then kalau orang datang lambat macam mana, orang nak tunggu mana dan sebagainya kan. Then maybe there will be siapa yang tahu kat Masjid Darussalam kita ada dua satu daripada car park entrance, satu daripada main road entrance. So basically kita akan buka daripada car park entrance saja. Maknanya daripada main road kita tutup lah. So kita akan letak few people dekat luar masjid tu tengah-tengah hari panas, mudah-mudahan tak hujan kan, ni dah 2 hari hujan ni kan. Untuk usher jamaah untuk pergi ke tempat belakang ke dan sebagainya lah. So benda-benda tersebut kita dah buat. Of course kita belum share dengan volunteers, insya-Allah besok. Pasal actually nak buat malam ni, malam ni ada live nyata kan. Macam pula. Ada. Kita akan buat besok dengan volunteers. Tapi untuk staff kita dah cakap lah macam kita ready kalau ada jemaah yang tak happy, ada jemaah-jemaah yang mungkin marah-marah, geram-geram. So kita dah
kita pekerja masjid ni is a service to masyarakat. So bila kita nak buat service to masyarakat, yalah namanya masyarakat kan. So pelbagai orang yang ada orang faham Syekh. Dia malah tadi ada hamba Allah, dia kasih kita goreng pisang lagi. Faham tak? Dia tahu kita duduk kan, dia letak kasih goreng pisang, kasih kuih-kuih, kasih teh. Anak rasa alhamdulillah lah, walaupun Ana tak cakap semua jamaah macam gitu, and Ana tak cakap semua jamaah yang agresif, tapi adalah yang pelbagai dan sebagainya kan. So Ana rasa itu macam asam garam kerja masjid kot. So itu apa yang kita dah prepare, apa yang kita dah lakukan secara teknikal lah, mana nak keluar, mana nak masuk. Tapi secara umum Ana rasa dalam perkara ini, selain daripada memahami dia punya flow, paling penting ialah kita punya mentality lah, pasal kita akan menghadapi orang yang pelbagai. Betul itulah ni cakap orang pelbagai ni. Kita ada kawan kita ni satu ni, ni Ustaz Salam cakap hi everything. Waalaikumsalam. Hi everything. Hi something. Dia tanya rambut pakai minyak apa. Minyak jadi. Nanti lain kali kita ajar dia. Kita ajar dia. Lain kali panggil dia lah. Panggil dia pula, kita cakap tu, tengok rambut dia pakai minyak apa pula. Waalaikumsalam Abang Asri. Alhamdulillah ni jemaah dah. Waalaikumsalam. Okey, jadi alhamdulillah kalau itu salat Jumaat kalau salat jemaah macam mana? Salat jemaah. Solat jemaah besok kita dah mula. So basically besok akan bermula dengan 25 orang. Okay, satu benda yang kita nak terangkan lah, registration tu is only masa solat pertama. Maknanya kalau dah azan, lepas azan sembahyang, itu jemaah yang pertama yang dilakukan secara berjamaah dan dia ada pendaftaran kat situ. Of course lah, teknikal kita rasa macam ada orang yang akan contoh Grab driver, taxi driver, dia register dekat Darussalam tapi masa Zuhur tu dia dekat Tampines contohnya lah kan. Benda-benda tu kita dah tahu dia akan lalui, dia akan hadapi. So technical part Ana no comment on that. Cuma bukan maknanya daripada Zuhur tu, daripada pukul 1 sampai pukul 4 kena register, tidak. Maknanya awal waktu je. Lepas dah awal waktu tu, after that 20 minutes, then after that kita boleh masuk selagi mana masjid kosong. Tapi solat sendiri lah. Solat sendiri lah. Dia bukan apa solat jemaah dengan imam lah. Solat berjamaah. Yes. Tapi Anda rasa masih dalam perbincangan lah tu Syekh. Masih dalam perbincangan. Maksudnya kalau kita masuk lambat pun, kalau among themselves nak solat jemaah boleh tak boleh. Anda rasa tu. Tapi Anda baru dapat dunia update. Tapi masih dalam perbincangan. Perbincangan. Yang masuk sana tu yang second, third round tu lah. Tapi kalau imam orang lah. Yalah, kalau datang dengan kawan. Dengan kawan lah. Dengan jemaah-jemaah lain kan. Tapi tak ada orang yang lead as in masjid yang lead lah. So lead masjid cuma yang lead yang the first one tu je. So insyaAllah besok bermula 25. So kalau kita dah register dan kita datang, dia datang. Kalau kita rasa kita tak sempat register, datang tapi mungkin lambat sikit. So yang lambat tu kita tak ada register pun boleh masuk. Yang itu tak ada tak ada limit untuk yang solat jemaah. Besok 25 Syekh? 25 besok 25. Nanti hari setiap waktu. Setiap satu masa. Setiap satu masa. 25. Setiap satu masa. Jadi kalau sekarang ni kan 5 orang. So alhamdulillah lah kita punya keadaan makin bertambah baik. Jadi instead of 5 orang, nanti starting besok Zuhur dah 25 orang satu kali masuk kan. Tapi kalau macam sekarang ni jemaah yang selalu datang solat agak-agak dalam berapa ramai average untuk setiap waktu? Contohnya salat Zuhur lah. Okay, solat Zuhur kita sekarang ni kita I think semua masjid sama. Diorang kita dibenarkan buka 5 orang. 5 slot saja, tapi at the same time masuk 5 family area. 5 family playing area. Jadi kalau dulu sebelum kita circuit breaker memang 10 orang kan untuk sendiri. Tapi sekarang ni kita benarkan family tapi same household lah. Same household. Jadi mana yang datang suami isteri, mana yang datang dengan mak dengan anak dan sebagainya boleh sembahyang kat dalam satu ruang yang disediakan lah. Itu so on
Tu nak kena check IC, Kerja IC. same household tidak lah kan. Tapi too bad lah kalau contoh dia belum tukar IC, dia belum update dia punya address kan. Itu kita macam mana kita nak argue susah juga. Habis kalau ini tadi tu pasal apa, solat jemaah dengan solat Jumaat kalau kita cakap macam sebelum ni pasal CB dah start apa semua, and then banyak kelas-kelas dekat masjid, mungkin aktiviti masjid terutama sekali kelas-kelas dia punya macam mana kelas-kelas tu kan, dia pada waktu CB tu macam mana, terus waktu mula-mula tu terus kira tutup terus ataupun terus tukar pada online ke, ataupun ambil masa untuk nak set up online punya ni, sesuaikan lepas tu baru mula atau macam mana, ke ada kelas yang terpaksa tutup kan, sebab guru pun asatizah pun nak kena buat online juga kan, nak kena ajar daripada rumah dan sebagainya. Tu kelas-kelas mingguan tu macam mana? Kalau kelas mingguan, kelas alive memang diteruskan. Walaupun dalam keadaan CB terus yang alive time CB terus ke? Terus. Dia terus macam biasa. Tak. Maksudnya online lah. Semua online. Masjid tutup lah sebenarnya cerita. Semua online. Tapi maksudnya kelas tu diteruskan dengan cara online. Yang basically yang banyak affected yang kelas kuliah lah. Kuliah harian. Pasal daripada Darussalam kita decided untuk tidak teruskan lah kuliah-kuliah yang ada. Pasal kita ada beberapa staff yang terlibat. So kita manfaatkan staff tu untuk menyampaikan kuliah, kelas-kelas dan sebagainya lah. So yalah, kita masih ingat lagi masa tu kita merge pada Darussalam, kita merge tu department, hijrah punya department dengan RCE punya department, kita combine together. So kita buat pelbagai talk lah, tengok kepada keadaan. That time Ana rasa kita sampaikan macam maqasid syariah, hifzun nasl dan sebagainya. Benda-benda tu disampaikan. So Ana rasa pun itu satu exposure juga, benda baru of course untuk Ana pun benda baru nak sampaikan online, tetapi kita tak lambat untuk adapt to changes, dan Ana rasa pun bagus juga cara online tu pasal dia memberikan exposure kepada especially for ustaz-ustaz yang muda lah. Ana pun masih muda share tapi Ana masih muda lagi. masih muda lagi. Masih warna lagi insya-Allah. Adalah sikit-sikit kan. Nampak hantar je gini rambut ni. Anaknya rambut tepi dah uban share. Dah nampak dah dia tua dah. So alhamdulillah masih kita adapt to changes, alhamdulillah. So disampaikan dengan baik dan yalah, pasal jemaah pun mula-mula takut juga tak layan. Kan? Tapi dah pelan-pelan benda tu acceptable lah from jemaah lah. So terima kasih pada semua yang menyokong, dan rasa bukan hanya Darussalam, banyak masjid kan buat online. Tiba-tiba daripada masjid terus daripada kelas fizikal kat masjid terus swap pergi online. Buat online Tapi kira dia punya amount, dia kira jumlah kelas dia berbeza lah, tak sama lah berbeza. Dia berkurang lah. Dalam kurang 50% ke macam mana? Lebih 50% lebih 50% sebanyak kelas yang perlu ditutup. Pasal kita talk about kemampuan, tak semua orang yang mampu buat online dan sebagainya. Dan we talk about kemampuan daripada sudut kewangan. Pasal anak masjid bila fizikal tutup, financial pun terganggu. Dan kita tahu masjid dia depends on masjid tabung sumbangan daripada jemaah. Walaupun pada Darussalam Facebook dah pakai PayNow, dah ada PayNow lah, tapi kurang sikit yang selalu masuk tabung ni kan kebanyakan yang datang masjid selalu kan hari-hari kan warga mas. So warga mas pula tak dapat datang masjid, so tak dapat tabung. Lain kali kita sarankan diorang ni buat gyro bagus jadi kalau tak ada tabung pun jalan juga. Betul. Tapi anak kelas 2 days ada tu jemaah lah. Dia sembahyang subuh kat rumah tau. Dekat rumah. So dia datang dalam pukul 6 suku, 6.30 itu. Ana ingat dia datang nak sembahyang lah. So Ana pun dah diri, dah standby nak sambut dia kan. Tak ada ustaz, saya cuma nak derma. Jadi dia datang, dia turun masjid. Turun masjid setakat masuk duit dalam tabung tu.
alhamdulillah lah, satu effort lah. Dia rindu duit dia rindu untuk masukkan duit dalam tabung. Dia punya rasa mungkin lain lah Rasa Oh. masukkan duit dalam tabung dengan online Berbeza lah. Macam kita kelas online dengan kelas dekat masjid. Orang yang mungkin ada warga tertentu dia terima lah online. Ada yang macam duduk online ni boleh ngantuk, boleh tidur, boleh lentuk kan. So lagi bagus duduk kat masjid. So different kind of zaman, different kind of acceptance lah. Tapi tu lah, kalau kelas dekat masjid selalu dalam 1 jam lebih 1 jam setengah dia. Betul. 1 jam Kelas setengah. Kelas sana 2 jam je. 2 jam 2 jam. Tapi kalau anak yang kelas yang Ana buat kan, bila Ana tukar online, Ana tak boleh 1 jam setengah. Asal? Jangan kata diorang je penat, Ana sendiri penat. kita tak nampak orang kan. Betul. Kita buat Zoom dia lain kan, kalau ke small group okey lah kan. Kita boleh buat Zoom, boleh berbual kan. Tapi bila dengan ramai kan, jadi pasal berbual seorang buat seorang tak boleh lama lah, 1 jam cukup lah. Betul. Antara berapa kelas kita buat masa CB ni? Kelas-kelas ada sikit je lah kelas yang nak terpaksa tutup lah. Macam kelas ngaji, ini susah sikit lah ngaji. Sebab kalau ngaji ada sebahagian, ada satu grup masih okey buat ngaji terus. Kan, satu grup tak boleh, diorang tak biasa buat ni kan, online, pakai Zoom apa semua. Jadi tapi kelas yang lain tu, sebab sebelum CB apa semua, Ana ada buat kelas. Tapi dalam kelas tu Ana ada buat live sekali. Jadi Ana share dekat, ada satu grup lah. Ana ada satu grup dekat Facebook Abu Amru Online. Tu grup lah. So itu yang kalau kelas-kelas apa semua, dan Ana live. Bila ajar dalam kelas, Ana on sekali, share sekali dengan dorang. Jadi bila dah kena tutup kelas kan, dia online je lah. Buat live je. So time mula-mula tu memang dah siap ke situ lah kan. Dah buat dua-dua sekali. So okey lah kan, boleh lah. Tapi lain lah, tak sama kan. Tapi dah biasa lah. Cuma dalam kelas kan ada orang kan. Bila tu tak dengan kat rumah dengan nasib baik bukan hari-hari Syekh. Kalau hari-hari tak tahu jadi apa otak. Anda the first class Anda buat Zoom, Anda buat Zoom lah kelas Anda kan. Tapi dia time kita buat pasal new registration lah. Itu memang pengalaman macam bila buat ramai yang masuk, tapi itulah ramai yang tutup video kan. Jadi macam bila berbual tu macam berbual kat tembok. Berbual kat tembok. Tapi alhamdulillah lah, orang give a respon. Kita nak suruh orang berbual tu masalah, nanti kita terganggu kan, kita punya penyampaian kan. So syaratnya macam nak kena mute, jangan sebagainya. Tapi itulah, kita berbual 1 jam, lebih berbual terus. Ana ada anaknya kelas yang remaja, kelas kira belia lah. Diorang tak nak buka, bila buka Zoom, diorang tak buka kamera, tak buka video. Lepas tu mic pun tak nak on. Jadi bila Ana tanya, diorang jawab macam mana, suruh diorang jawab kat WhatsApp group je lah. Jadilah ada respon lah, yang penting. Diorang lagi hidup kat situ kan. Bila suruh cakap dekat mic, dia tak keluar suara kan. Okey lah, tak kisahlah kan. Jadi lain grup lain dia punya cara kita nak layan orang lah. Betul. Tapi daripada tu Ana dapati, Ana yakin setiap satu yang terjadi tu ada peluang. Betul. Faham tak? Satu peluang. So bila Ana tadi cakap satu peluang untuk mendedahkan asatizah dengan masyarakat itu. Nombor 2 ialah Ana tengok macam bila kita buat online ni, kita boleh keluar daripada kawasan kita. Maknanya kelas kita ni contoh dekat Darussalam. Tapi bila kita buat online, kelas boleh go through Tampines, go Pasir Ris dan sebagainya kan. Betul. Benda tersebut macam bila kita dengar orang Tampines datang Darussalam macam pelik lah. Tapi bila online ni okey lah, maknanya kita boleh go beyond Clementi lah for that purpose lah. So rasa ada hikmah kot. Kelebihan Betul. Itulah. Tapi itulah, macam mana pun balik pada kalau yang pelajar ni kan, kalau memang cari dia punya jalan dia, insya-Allah diorang akan jugalah. Maksudnya kalau sebab ada sebahagian mula-mula bila kita tukar online je terus dia tak boleh dia tak boleh online kan, dia tak nak online. Jadi bila tak nak online terus dia hilang terus lah, tak dapat apa-apa terus kan. Jadi kalau ada sebahagian yang walaupun janggal sikit tapi dapat cuba,
dapatlah sikit kan. Mungkin dah tergantung-ngantuk ke apa. Betul. Tak kisahlah kan. Dapat juga. Tapi anak memberi kebebasan lah, macam kalau ikut kelas anak cakap kalau diorang mungkin segan ke apa, anak dealing dengan orang-orang yang hijrah tu semua kan. So ada cakap macam kalau korang tak nak buka video dan just tutup je lah, dengar je lah apa saya berbual. So alhamdulillah so far so good lah. Memang dapat targeted group lah. Ada orang kan macam macam cakap kalau nak tanya taruh dalam chat. So nak segan suara ke apa kan dalam chat. Tapi ada yang dalam kalau Zoom kan ada chat private dan sebagainya kan. Benda-benda tersebut lah. Jadi anak rasa dia memudahkan juga orang yang sedang mencari tapi malu untuk ke depan. Jadi anak rasa dengan ada platform ni bukan tak tahu malu, tidaklah, tapi dia memudahkan orang tu macam kontrol dia punya malu tu untuk dia belajar lah subjek dia. Cuma Ana nak sentuh sikit lah penonton dengan semua masyarakat nak kena sentiasa ingatlah kita ni asatizah kan, bila kita ajar, bila kita adapt dengan satu benda yang baru macam ni, terutama sekali dengan Zoom contohlah kita orang nampak kita macam tak apa, padahal tangan kita kadang macam sotong. Kita handle sana, dia ada orang dia private message kat sini, lepas tu kita nak kena layan gini kita apa semua kan. Kita nak fokus dekat topik yang kita nak sampaikan. So macam-macam benda yang kita buat kan. Dia beza. So perlu kena sabar sikit lah kadang-kadang kita punya kalau kadang-kadang dah set mikrofon problem. Aduh. Ada dia punya lagging lagi problem saya. Internet pun problem. Aduh, macam-macam So benda-benda tersebut lah. Ini technical thing yang kita tak boleh kita control lah Ada tempat yang dia dah siap semua, orang lain yang handle. Orang lain handle tak kisah kan. So dia tinggal sampaikan je kan. Tapi kalau macam Ana sendiri, semua Ana sendiri. So tak mudah lah kan. Tapi itulah kita nak pastikan semua dapat kan. Okay, mungkin lagi nak jadi bos, atau jadi bos sekarang. Saya hantar buat sendiri apa, tak ada orang suruh. Betul kan. Jadi kalau salah pun marah sendiri lah kan. Marah sendiri. Kalau macam yang asyik punya, Ana agak gelap sikit, lampu tak ada kan. Buat apa? Kekurangan sendiri kan. Macam Ana ni sekarang hari ni macam silau sebelah sini pula. Sebelah sini yang silau. Betul. Hantar pula dia like. Dia tengok lampu kita. Ni benda nak kena belajar juga sebenarnya. Lighting ni. Ingat je asatizah bukan artis. So tak tahulah nak kena faham ni semua kan. Nanti ada yang komen rambut tak sikat lah, makeup tak pakai makeup. Kita bukan artis. Tak straight lah apalah. Hingga tak straight. Macam-macam lah ya. Allah Akbar. Ini semua tak ada dalam time belajar dulu, tak ada ni semua. Tak ada syllabus. Tak ada syllabus. Tapi itulah expectation tinggi. Betul. Mungkin tadi kita dah bincang pasal hari Jumaat ni dengan solat Jumaat dengan solat jemaah fardu. Hari Khamis besok kita mula, and then kita dah bincang pasal kelas-kelas mingguan waktu time CB macam mana. Mungkin kita boleh kongsikan yang kelas yang sekarang ni lah kan. Kalau entah boleh sebutkan kelas-kelas apa yang sedang berjalan, maybe topik macam tadi yang tersebut pasal tazkiyatun nafs. Mungkin boleh kongsikan sikit tentang tazkiyatun nafs tu sebenarnya pasal apa kan. So kadang-kadang bila lihat program ni dekat masjid, kadang kelas-kelas mingguan, kalau sebelum ni lah kan, ada dekat notice board letak hari apa, belajar apa kan. Kadang-kadang nama-nama tu mungkin bagi sebahagian student yang dah belajar, mungkin dia tahulah, oh ni tazkiyatun nafs belajar pasal ni kan. Tapi kalau untuk yang kedua ni, mungkin yang belum tahu tazkiyatun nafs ni apa sebenarnya kan. Nafsu tahulah kan, tazkiyatun nafs tu mungkin tak tahu. Jadi mungkin kalau ada kelas-kelas yang sedang berjalan, mungkin anda boleh kongsikan. Mungkin dengan dia punya subjek dia lah, ataupun dia punya topik. Okay, Ana bila tercakap macam ni, kirakan Ana nak kena tengok kita punya department Okay, so first Ana mula dengan department Ana, Hijrah. So Hijrah ni memang fokus kepada membantu masyarakat yang nak berhijrah, nak bertaubat, orang kata tu nak balik pada Allah, nak belajar agama, nak mengenali Allah, nak mulakan ibadah pada Allah. So
bila kita cakap pasal benda tu tersebut, dia ada elemen mengaji, dia ada elemen solat, dia ada elemen fardu ain. So memang these three sedang dijalankan. Alhamdulillah. So ada kita punya nama kelas kita pelik-pelik sikit, Syekh. Kita tak go tu ni. Kalau anda tak tahu lah, kalau anda perasan anda punya pelik-pelik ni. Ana perasan bila buat printing bila hantarnya ni kan. So kita panggil kelas Geng Start lah. Geng Start belajar macam mana Geng Start belajar, Geng Start solat, Geng Start ngaji. So Geng Start ngaji is something yang memang kita dah teruskan. Tapi untuk bulan Syawal ni, itu bulan apa? Bulan CB, masa COVID ni kan. This is the first time kita buat orang kata tu kelas kelas ngaji tu secara live. Alhamdulillah ramai yang respon tu. Alhamdulillah. Yang ajar tu punya member juga, Syekh. Ustaz Syafai. Berapa ramai dalam satu grup? Itu bukan online lah. Bukan, itu online. Itu Facebook live. Facebook live. Online lah? Facebook live kita buat baca Iqra'. Jadi Ustaz Syafaq ni dia akan buka buku Iqra'. Dia akan bacalah buku Iqra' tu daripada bulan Ramadan tadi sampailah sekarang. Alhamdulillah setiap kali live ada dalam 60 orang, 70 orang yang tengok. So bagus lah benda tersebut. Kita pun tak expect ramai macam itu, tapi alhamdulillah lah ada it's a good start lah. Nombor yang kita dapat online lebih banyak daripada nombor pelajar offline. Betul. Jadi bila Ustaz Syafaq dia kira dia baca, so diorang dengar. Diorang dengar je. Kita dengar diorang baca lah. Diorang dengar je. Diorang dengar je. Kira kan kita tapi kita tak pressure lah. Maknanya dalam satu kelas tu kita baca dalam satu page, dua page, 3 page je. Dan buku Iqra' kan. Jadi kita tunjuk buku Iqra' lah ngaji tu. So itu ngaji yang kita tengah ongoing. Solat ni pun kita masih ongoing. So siapa nak belajar solat dan sebagainya. Jadi at the same time also kita ada kelas fardu ain. Ana pun masih tengah ongoing kelas fardu ain. Alhamdulillah ramai yang ikut kelas fardu ain. Dekat Facebook Masjid Darussalam ke ataupun diorang kena register ke atau macam mana? Kalau yang yang fardu ain tu memang nak kena register, sana gunakan Zoom. Oh, okay. So kira macam private lah. Maknanya bukan okay. Tapi dah full register lah. Ana cakap ni pun pasal dah full register. Tapi kalau promo lebih-lebih nanti rasa penuh pula kan. So berapa lama dia punya tu? Ada dia biasa buat 4 minggu. 4 minggu. So seminggu sekali je. Dan kalau dekat masjid biasanya kita ada makan, ada apa semualah. Tapi kita tak ada. So kita just belajar dan setengah jam soal jawab lah. Sekarang ni memang ongoing kelas tu setiap hari Isnin. So dah baru masuk minggu kedua lah. So ada banyak dan anda punya kelas weekly hari Ahad kita touch on buku Al-Kabair, buku dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan of course dengan selawat dengan zikir lah. Itu biasa. Besar tu agak berat juga Agak berat lah, tapi ana kaitkan dengan kehidupan seharian lah tu je. Kadang-kadang tengok buku tu nak sampaikan ni nak kena check balik kan. Nak kena buat muhasabah dulu. Betul, kena muhasabah dulu. Betul. Yalah, kita mengajar ni dia punya baseline is for us also kan. Untuk diri sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain kan. Itu kelas yang memang dulu. Tapi ada juga kelas-kelas yang lain yang sedang dijalankan. Antaranya macam kita buat hikmah series. So hikmah series ni memang dia talk about isu-isu harian, isu-isu sedang hot dan sebagainya. So itu adalah disampaikan oleh Jabatan RCE lah. So kalau jemaah-jemaah yang nak follow kita punya kelas ke apa, boleh tengok kat Facebook dekat Darussalam Mosque ataupun Hijrah Darussalam. Ada dua actually. Hijrah Darussalam. Yes. Yang isu-isu hot tu macam apa? Macam angka 50 ke atau apa ke? Macam apa macam yang anda faham yang lepas tu diorang pernah buat yang pasal that time tengah hot pasal syukur ke apa gitulah, that kind of thing. So this time around macam semalam they talk about qanaah, syukur, qanaah. Jadi yang sampaikan tu Ustaz Hafiz Rafi'i. So dia nak try to relatekan dengan pasal ni lah, pasal masjid ni dibuka dengan tahap yang macam gini dan sebagainya, tahap-tahap. So bagaimana kita boleh
terima secukupnya for now, dan insyaAllah dia akan tambah lagi dan sebagainya lah, benda tersebut lah. Tapi kadang pasal tentang dalam apa, tentang bertahap ni kadang orang tak sabar lah kan. Orang tak sabar dengan bertahap ni kan. Sedangkan bertahap ni kalau kita lihat dalam Quran pun banyak Allah sebutkan tentang bertahap ni kan. Tentang apa ni, tentang kejadian kita pun dia bertahap. Semua benda berlangsung bertahap. Cuma kadang masyarakat kita mungkin tak sabar kan. Sebab kita hidup dalam negara yang mungkin kurang sabar. Semua nak cepat kan. Jadi mungkin tu lah. Betul. Tapi itulah, saya rasa kalau memang jamaah memang yalah, mungkin ada yang berperasaan macam ini mungkin pasal ikut perasaan rather than daripada ikut pengetahuan ilmu kan, emosi lah, ikut emosi. Ada yang mungkin memang betul-betul dia affected lah dengan tutup masjid apa semua dan sebagainya kan. Jadi itu yang membuatkan orang mungkin rasa sedih lah, dan dia zahirkan kesedihan tu dengan cara mengamuk, sedih dan sebagainya. Mungkin apa, kalau mungkin atau apa yang kita nak kena, elemen apa yang kita nak kena didik masyarakat supaya lebih bersedia dengan keadaan-keadaan seperti ini kan. Jadi memang kita mungkin sebelum ni kita memang dah didik supaya mereka ni cinta pada masjid kan, suka datang ke masjid, makmurkan masjid dan sebagainya. Tapi bila ditutup masjid tu, dia mungkin persediaan tadi tak ada kan. Tu mungkin jadi gitu kan. Mungkin apa kekurangan dia kalau hantar boleh hantar. Apa pendapat anda? Apa pendapat anda Anda bukan kerja kat masjid je. Ayah mak. Dah kena balik. Hantar lu silakan. Nanti anak boleh kongsikan lah. Ana rasa antara sebab ialah kita punya ilmu lah. Bagaimana kita memahami satu ilmu tu dengan memahami dan apply apa yang kita belajar tu, dan kita apply ikut kepada kefahaman dan juga dengan keadaan yang betul. Dia kadang-kadang dia apply, tapi dia tak tengok wakil, dia tak tengok kepada keadaan, dan dia tak tahu macam related ke apa dan sebagainya kan. So dia ingat apa yang dia belajar tu, apa yang dia dengar tu betul, sedangkan benda tu salah bawa ke dan sebagainya kan. Dia tak sesat lah, tapi mungkin salah faham dalam urusan tersebut. Macam ada orang contoh cakap pasal, contohlah pasal solat Jumaat ditinggalkan 3 kali kan. Memang ada hadis yang tersebut. Tapi bila kita tengok, maknanya pengetahuan kita terhadap hadis pun taklah sehebat mana pun. Mungkin hadis 40 pun tak lepas-lepas. Contohlah bukan masyarakat kita. Macam Ana pun yang cakap ni pun mungkin kadang-kadang terlupa pun hadis 40 tu, apa yang dalam hadis 40 tu. Jadi the point nak bilang ni ialah banyak lagi hadis, ribuan, jutaan hadis yang ada kan, dengan riwayat-riwayat yang berbeza. Jadi ada hadis yang mengatakan bukan 3 kali tu dengan maknanya ada penerangan lagi. Siapa yang tinggalkan dengan tahawunan, maknanya dengan meringan-ringankan. Kan, dia bukan tinggal 3 kali terus jadi munafik, tidak kan, tapi dia tinggalkan 3 kali dengan secara meringan-ringankan. So Ana cakap, Ana selalu yang pelajar-pelajar cakap for that hadis alone, Ana sebagai pelajar madrasah dan sebagainya kan, that will be pada Ana tak malu untuk Ana cakap that is the first time Ana dengar hadis tu. Sedangkan selama ni Ana cuma dengar hadis yang 3 kali tinggalkan gini dan sebagainya. Tapi that is the first time guru-guru kita berkongsi ilmu pengetahuan, rupanya ada hadis ini. You know, kat situ menunjukkan ceteknya ilmu kita, bukan semua benda kita tahu. Kan? Tapi nombor 2, kalau guru-guru kita dah kongsi tu, kita nak lawan guru kita apa kita? Kan? Sedangkan pengetahuan kita tu is like gitu je. So pada Ana, bukan Ana cakap tak boleh lawan lah, tak boleh berbahas, tak ikut aja pak turut, tidaklah. Tapi maknanya kita kena tawaduk, kita kena sedar diri yang pengetahuan kita maksudnya macam mana. Jadi as long as being guided by ilmu, dan ilmu tu terlalu luas. Cuma itulah macam dia nak kata, kita belajar tapi kita dengar nasihat tu tapi kita tak apply benda tu. Itu yang mungkin menjadikan cabaran lah. Wallahualam. Itulah. So kalau bagi pendapat Ana, ikutlah macam mana yang atas sebut tu tadi, semua betul lah. Begitu je.
Tapi itulah macam tadi yang tersebut memang ilmu lah kan. Cuma yang anda mungkin boleh tambah is tentang peranan kan. Peranan kita ni, kita kena tahu kita punya peranan sebagai apa. Jadi kalau kita ni peranan kita ni sebagai masyarakat awam, so contoh apa peranan kita lah kan. Antaranya ialah kita perlu faham peranan orang lain kan. Contohnya peranan mufti, peranan majlis fatwa dan sebagainya. Peranan mereka ni kita perlu faham. Tapi kalau kita belum faham atau belum mampu untuk faham peranan mereka, kita kena tahan diri kita untuk buat apa-apa komen kan. Anda tengok kalau dekat Facebook, tengok Allah hai. Kita kan balik pada hadis Nabi lah yang Nabi katakan kan apa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kan. Kalau betul-betul beriman dengan hari akhir, kepada Allah dan hari akhirat, dia lebih baik dia cakap yang baik, ataupun kau tak mampu dan lebih baik diam kan. Pasal dia belum faham peranan orang yang membuat keputusan kan. Belum faham betul. Kadang dia rasa dia dah faham tapi dia belum faham betul. Jadi kalau belum faham betul, lebih baik diamlah kan, daripada dia keluarkan ni. Kadang kata-kata tu lagi, kata-kata kat Facebook lagi lah, dia bukan macam kita berbual dengan orang. Kita berbual dengan orang, dia dengar sekali terus mungkin dia boleh sampaikan orang lain. Dengan Facebook ni dia stay kat situ kan. Dia mungkin lepas minggu, lepas 2 minggu, lepas bulan, setahun mungkin orang baca lagi kan. So, dia tak hilang kan. Jadi unless kalau dia delete lah kan. Jadi kena hati-hatilah. Jadi peranan ni memang sangat penting. Jadi kalau tadi tu ada sebahagian jemaah yang kalau dia faham peranan dia, walaupun masjid tutup, maybe dia perlu mainkan peranan dengan cara lain lah, support masjid. Contohnya melalui derma online dan sebagainya. Itu peranan ni memang sangat penting lah. Ana nak tambah sikit share pasal Ana rasa bila dalam hal ni Ana masih ingat lagi tak zaman nak kat majlis tentera dulu kan. Bila kita cakap pasal apa yang abang-abang tattoo, kakak-kakak tattoo dan sebagainya kan. Ana masih ingat lagi ramai yang cakap pasal nak tolong mereka, mereka semayang pun tak sah, kenapa nak pergi masjid dan sebagainya. Ana bila nak bawa diorang ni, nak offer diorang ni, nak dekati diorang ni memang mencabar. Bila dah dekat, dah manja-manja, kita pula yang macam put a barrier down there. So ana pada pandangan Ana, tadi anda kata hadis tu betul lah. Kirakan sebab our percakapan, dan jangan disebabkan percakapan kita itu menyebabkan orang jauh daripada Islam, orang lari daripada Islam, orang tengok ni Islam rupanya macam ini dan sebagainya. So seperti Ana bilang, kalau boleh kita jagalah. Pasal kalau tak, kata-kata itu dia tidak membantu orang, dia boleh menjatuhkan orang. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita nak menegur pun ada dia punya adab dia. Betul. Ada adab dia. Kalau kita ada pendapat lain, kita tak setuju dengan pendapat orang tu ke apa dan sebagainya, ada adab dia nak kena cakap. Ana selalu cakap dengan pelajar-pelajar pun boleh jadi saksi. Ana selalu cakap kalau antam kalau rasanya tak setuju dengan pendapat saya, ataupun ada cara saya yang mungkin kurang berkenan dan sebagainya, lepas kelas ni boleh jumpa saya personal. I mean, we are open. Kita manusia apa. Kadang-kadang kita cakap pun kita main cakap, kita ada buat salah, kita buat silap kan. So we must open lah, tapi ada cara dia. Dia ada teguran, pandangan, ada dia punya cara dia sendiri, ada way dia sendiri. Kalau kita main ikut emosi je, main type aja, main suka hati lah, aku punya hak lah, aku punya kubu aku, kubu kau kan, kubu aku kubu kau. Yang selalu orang pakai apa tau, dia dah cakap sembarang kan, aku cuma cakap aja kan. Dia cakap tak fikir dengan cara dia apa semua, menyakitkan hati orang apa semua kan, tak fikirkan tentang tu. Dan dia kata dia yang hujung dia cuma nak cover tu lah kan, cover yang aku cuma cakap aja kan. Jadi dia tak boleh aku cuma cakap. Kita cakapan ni dikira kan, dihitung. Jadi kadang orang tak, itulah. Tapi dan lagi satu point yang mungkin nak tekankan tentang ukhuwah tu mungkin kurang kan. Ukhuwah tu kurang kan. Kalau macam kita letaklah orang yang ada peranan yang besar tadi untuk buat keputusan, kalau dia daripada kaum kerabat kita ataupun keluarga kita, mungkin kita tak mudah untuk nak kritik dia kan. Mungkin kita lebih, kalau kita tak agree dengan dia pun, mungkin kita ambil jalan untuk nak mungkin berdiam, ataupun mungkin kita nak cuba pertahankan dia kan? Mungkin pasal dia keluarga kita. Tapi itulah, kalau kita rasa kita ni semua satu ukhuwah, mungkin itu berlaku dah kan. Cuma mungkin tentang ukhuwah tadi kurang lah, kurang. Iktiram pun penting lah. Macam kita asatiza pun, kita tahu sendiri kan, daripada zaman dulu lagi ada beza pendapat, kita punya fahaman, kita punya
kita punya amalan is beza-beza. Tapi at the end of the day kita tahu at the end of the day macam Dr. Fatris dulu cakap macam kita cari persamaan kita. Kita cari persaudaraan tersebut. Kalau kita cakap cari perbezaan, itu yang jadi kau je betul, kau salah, this kind of thing kan. Jadi cari persamaan antara kita, which is kita nak bersama-sama menuju pada Allah, kita nak bawa sama-sama masyarakat kepada Allah dan sebagainya. So benda-benda tersebut lah. Jadi macam tadi kata lah, ukhuwah tu persaudaraan itu is important lah dalam hal tersebut. Jadi itu yang bila itu tak ada, itu yang menyebabkan banyak masalah-masalah yang berlaku lah ya. Jadi contoh kalau kita kerja kat masjid ni kan, kalau kita cakap pasal masjid ni kan, nanti ada orang macam request something, kita cakap tak boleh ke apa kan, nanti jadi marah. Ni lah dia apa, yalah dia je betul, kita salah. Jadi ada sebab kenapa kita menolak kan dan sebagainya kan. Contoh ada kasih contoh yang hantar kalau ada orang dia nak kasih contoh flyers. Kasih flyers je, tapi flyers benda-benda baik lah kat masjid, minta izin. Ana sebagai pengurus, Ana cakap, Ana fikir tau, kalau Ana kasih izin pada dia, maknanya selepas ni Ana kena beri izin pada semua orang. Itu keadilan Ana. Jadi kalau contohnya selagi mana dia tak ada apa-apa agreement, nak kerjasama dengan serviskan masjid ke apa dan sebagainya kan. Setakat nak kasih flyers, walaupun flyers tu benda yang baik, tapi Ana fikir flyers ni is it ke arah peribadi ataupun ke arah ke arah organisasi contohnya. Jadi kalau ke arah peribadi, Ana tak salahkan, cuma Ana rasa kalau Ana nak kasih keizinan tu, Ana kena kasih keizinan pada orang lain. Jadi bila Ana reject kan, kita bersalah tau, kita reject. Jadi bila kita reject nanti dia macam cakap, alah dia ni mentang-mentang jadi manager kan, tolak ke apa. Tapi Ana kena fikir tau, Ana kena telan benda tu tau. So kalau Ana tak telan, nanti 10 syarikat datang, kenapa dia ni boleh, kenapa dia tak boleh. Nanti kita tak terjawab. So Ana harap kita kena faham lah kenapa satu keputusan tu, walaupun itu adalah benda yang baik, tapi kadang-kadang kita terpaksa membuat sesuatu kerana nak melihat kebaikan untuk semua lapisan lah. Wallahualam. Kalau benda-benda macam tu kan, kadang-kadang orang boleh faham kalau nak apply dekat mungkin tempat DBS contohlah. Kan dia takkan berani buat dekat tu kan, gunakan tempat premis ni kan, DBS contoh dia nak buat macam tu, dia tahu memang tak boleh kan. Tapi kalau masjid mungkin dia rasa ni masjid ni kita punya bersama kan, jadi cuma dia rasa macam tak ada undang-undang. Jadi itulah tentang masalah peranan masing-masing ni, kita perlu faham kan. Tak mudah kalau ikutkan. Kalau kita mungkin kalau dekat kampung mungkin silakan je, tak ada masalah. Betul. So Ana rasa untuk kita sebagai pekerja masjid ni memang mencabarlah. Saya rasa bila kita ikut cakap orang, bila kita iakan cakap orang, orang tu sukalah, oh bagus lah, best lah masjid ni. Tapi kalau benda tu okey, benda tu is like tidak membawa apa-apa kemudaratan kepada masjid ataupun kepada jamaah, why not? Tapi kalau benda tu membawa kemudaratan pada jamaah dan sebagainya ataupun membawa masalah, jadi kita kena tengok secara umum. Jadi tapi memang biasalah, if you been rejected kan, you rasa macam betul. Apa lah macam yelah aku ni apa, tak payah cakap lah, ni kali masjid tahu pun, lebih tahu pun dalam masjid. Biasa kita dengar macam itulah. Jadi kita sebagai pekerja masjid, kita dah memang dah biasa kan terima macam gini kan. Sama juga kalau cakap tentang orang yang peminta sedekah kan, sama juga kan. Kalau mungkin dulu tak ada masalah kan, orang yang peminta sedekah ada dekat masjid dan sebagainya kan. Tapi sekarang kan mungkin ada dia punya peraturan yang perlu ni. Itulah. Jadi kadang orang perlu lihat dengan skop yang lebih luas lah. Yang saya rasa macam kurang tepat kalau macam diorang ni komplain kepada masyarakat, dan rasa kita biasa dengar lah mereka tak dapat bantuan, masjid tak bantu diorang dan sebagainya. Sebagai orang yang mendengar, kita kena berlaku adil, and that is the challenge part. Semua orang tak akan dengar from ya ke contoh dia kan, dia main yelah masjid macam gini, masjid macam gini. Kalau kita kan, tapi kalau kita bilang semua benda yang kita buat, takut nanti orang cakap kita ni menunjuk pula kan. Sampai ada pernah cakap dengan kawan-kawan dengan nanti mana, sometimes we need to share dengan everyone what we do,
supaya diorang tahu yang kita tak macam cari untung sendiri lah. Kita bagi orang, kita bagi sumbangan kepada masyarakat, bagi pop. Tapi takut nanti masyarakat muak pula. Ni dah kena Nampak berapa duit. report 2 kali ya. Kan. Sampai tahap macam itulah. Jadi anak cakap macam okey, anak harap masyarakat boleh menjadi masyarakat yang adil. Maknanya bila kita dengar sesuatu berita, kita bukan iakan aja, tapi kita nak dengar juga kenapa dan mengapa. Tak semua benda yang kita tak tolong tu maknanya kita memang tak nak tolong, tapi ada sebab-sebab yang tertentu yang membuatkan kita tak boleh tolong. Dia cuma cerita benda aku pergi masjid nak minta duit tak dapat. Padahal kalau Ana cakap for Darussalam kan, Ana selalu cakap dengan kawan Ana, kalau contoh orang minta tak ada orang yang minta sesuatu mesti muka nak kena tebal lah. Betul. Kan? Kan macam muka Ana tebal ni kan. Kan? So bila orang dah minta kan, macam contoh saya tak ada duit makan, contoh kan. Jangan sampai tak kasih lah. Kita boleh tahu background dia sikit lebih kurang. Dia kasih lah. Sedihnya tujuan is makan. So kasihlah walaupun $10, $20. Tapi kalau dia dah keluar, dia bilang jemaah, masjid tak tolong, masjid kasih $10, mana cukup ni. So dia banyak proses yang kena lakukan. Tapi for Darussalam, anda tak cakap masjid lain Darussalam memang kita cakap siapa yang datang, ketuk masjid, minta bantuan nak makan ke apa, we will give walaupun a bit. That one as a temporary dulu. Tapi lepas itu kalau kita rasa dia ni memang belum bukan penerima zakat, kita akan do dia punya proses zakat dan selanjutnya. So I hope masyarakat kena berlaku adil, mendengar daripada pihak masjid juga, ada dan just proses tu yang orang kadang tak tahan tak sabar tu biasalah dia. Betul. Tak semua masjid yang anak boleh katakan macam Ana bersyukur pada Allah kerana Ana bekerja di selama Ana daripada tahun 2007 kan, Ana bekerja di 2 buah masjid yang memang jiwa masyarakat lah, yang memang nak tolong masyarakat, sama ada daripada sudut agama, sosial dan sebagainya. So Ana bersyukur pada Allah. So that's why itu yang membuatkan Ana secara peribadi, Ana selesa untuk kerja di masjid. Kan, selesa di masjid besar. Ana rasa macam dia punya tujuan, dia punya push tu sama macam apa yang Ana rasa macam Ana punya drive lah. Benda tu drive Ana untuk buat benda, buat apa, untuk kita sama-sama buat benda-benda ni lah. Okay Ustaz, Alhamdulillah kita dah kongsi banyak ni. Mungkin last sebagai penutup mungkin Entah boleh kongsikan tentang aktiviti masjid yang akan datang. Kita tahu lepas CB dan sekarang dah phase 2, kita punya keadaan pun dah macam agak lain sikit kan. Contohlah mungkin adakah ada ura-ura aktiviti masjid bila buat kelas kuliah duha ke apa ke, live sekali ke semarakkan sikit, maknanya dekat online kan, mungkin malam tak tahu macam apa aktiviti ataupun plan masjid lah, terutama sekali masjid Darussalam lah kan. Memang kita sedang, to be fair, kami sedang masih review apa yang kami dah buat dulu. Kita dah cakap bila berlaku circuit breaker ni ataupun COVID ni, itu adalah sebagai satu ruang dan peluang untuk bagaimana pihak masjid boleh outreach dengan lebih ramai orang melalui wadah online. Okay, dan juga melatih melatih pegawai-pegawai untuk lebih mesra dekat online sebagainya lah. Jadi masih dalam pemikiran, masih dalam perancangan. Mungkin ada yang kita akan go 100% through online. Ada yang kita akan go through 100% dalam kelas. Contohlah kalau kuliah-kuliah mungkin kelas saja. Tapi of course kita boleh consider about doing live dan sebagainya kan, benda tersebut. Tapi ada benda yang kita kena, macam apa yang Ana nampak sekarang, antara benda yang kita nampak benda manfaat, tapi benda tu juga ada manfaat online dengan dalam kelas, is like kelas macam ngaji tadi tu. Contoh, kita tengok bila mengaji, ada orang yang memang ada masa untuk datang masjid, untuk jumpa dengan guru, dan dia perlukan that
kind of personal touch dengan guru tersebut. Tapi tak kita macam ada feedback yang daripada jemaah yang ikut kita punya kelas ngaji sekarang. Dia kata this is the first time saya mengaji because selama ni saya tak boleh pergi because ada anak kecil, you know, ada anak kecil tak boleh tinggalkan. Ada yang this is the first time saya ngaji pasal kewangan, you know, those kind of feedback terasa macam is real. So that's why kita try to akan buat dua-dua lah. Itu insya-Allah boleh katakan confirm lah. Pada Darussalam kita akan buat kalau once masjid dah come back to normal ke apa, kita masih go to both side untuk lakukan lah. Yes. Ada can tambah staff tak? Staff dakwah ke apa ke? Alamak. Itu kena tanya chairman saya. dia pertanyaan dalam ada apa? Setiap pertanyaan ada peluang. Jadi tu lah, saya rasa peluang online memang kita mungkin kalau kita tengok dekat negeri lain atau tempat lain, diorang dah banyak gunakan online ni platform. Kan? Ada yang buat kursus online dan buat international sekalipun. So mungkin kita pun memang dengan COVID ni kan, dia macam satu dorongan yang kuat lah kan. Dia push kita untuk mesti nak kena buat kan. Hai, Fadal. Okey. Terus berbual. Anaknya bateri dah low. Lemak sianya. Okey, terus. Okay, so tu satu dorongan lah. Jadi alhamdulillah kita dapat ni akan dapat sesuaikan. Cuma itulah nanti bila selepas ni pula macam tadi Ana sentuh tentang masyarakat pun kena ikut sesuaikan diri kan tentang belajar secara online dan sebagainya. Tapi bila ni sekarang kita dah dalam phase 2, kita pun nak kena faham juga phase 2 ni dia kita nampak keadaan kita makin baik lah kan, dan kita harapkan itulah kan. Tapi tak mustahil jugalah kalau dia berpatah balik kan. Maknanya dia boleh patah balik. Kalau sekiranya apa-apa berlaku, dia boleh patah balik terus balik pada yang keadaan sebelum ni lah kan. Dia memang nauzubillah lah. Tapi kalau kita tak jaga-jaga, memang dia boleh kembali lah. Nauzubillah. Jadi itulah. Jadi rasa apa yang anda kongsikan tadi tentang aktiviti masjid akan datang pun maknanya dah mula bersedia untuk buka online dengan secara fizikal lah. Itu yang bagus lah kan. InsyaAllah. Tapi kita nak ambil peluang ni untuk share apa Abang Amru buat. Apa Abang Amru buat? Ana pula jadi host. Kalau ini tukar mic ya. Apa Ana buat Ana ada macam-macam lah. Maknanya kalau kelas untuk yang budak-budak Ana ada daripada umur 7 tahun sampai 21 tahun. So dia actually yang hari Sabtu 7 sampai 15 lah. 15 sampai menengah 3 lah. So yang hari Minggu ni kira 16, 17 sampai 21 lah. Kira belia lah kan. So untuk kelas ni masih lagi jalan kan. Cuma cabaran dia kan itulah, kita buat online kan. Jadi tu tak nampak muka apa semua. Cuma sekarang ni bila dia dah boleh buka kelas, kelas dah boleh buka. Cuma kena jaga jarak kan. Betul. Jaga jarak. Jadi orang je permit. Anak yang kelas daripada 20 seat boleh masuk, sekarang boleh masuk 9 je. Jadi masuk 9. Jadi kita pun nak juga pelajar datang kan. So Ana bikin macam jadual lah. Jadi untuk minggu ni siapa yang boleh datang kan, siapa yang dia punya giliran untuk datang. Yang lain dia join dekat Zoom. Jadi kita yang ajar ni dua-dua sekali kan. Kita ajar diorang yang dalam kelas dengan yang kat Zoom sekali. Jadi macam yang kelas jangan hantar orang yang ajar pun terlupa ada kat Zoom pun ada orang. Itu yang susah sikit nak handle dua kan. Tapi tak apa, at least dorang boleh dengar suara lah kan. Macam yang Sabtu lepas ni dalam kelas cuma ada 5 orang, tapi dekat Zoom ada 12 orang. Lebih selesa kat situ lah. Jadi menariknya kan itu kan, walaupun sikit kan, tapi tak apalah. Dah sebenarnya ada dalam 17 orang itu ada kat situ kan. Jadi itu antara cabarannya. So Ana bikin giliran lah. Bikin giliran. Tapi kalau yang kelas dewasa banyak yang Ana dah buat online. Nanti baru pun sama jugalah. Kira siapa yang mesti buat online juga, tapi siapa yang nak join boleh datang lah. Tapi kena kira macam style masjid jugalah sebenarnya. Anda start dulu. Kena isi form dulu. kena kasi tahu dulu
kan. Kena kasi tahu dulu, takut nanti sebab kita punya seat terhad kan. Jadi Correct. lebih daripada 9 kan. Jadi kalau dah full lah kan. Center ada center? Kat mana? Dekat ikon. Aircon tak boleh. Ikon at Anak Changi. tahu aircon je. Hantar kira memang kawasan lain Ni orang East tahu. Dia opposite Darul Aman lah. Oh, Darul Aman. Opposite Darul Aman, sebelah PKMS. Sebelah Okey. PKMS. Anak tahu tu dia pergi. Tapi cari makan lah. Cik makan. Cuma Ya Allah. yang Ana tengah buat sekarang ni inilah yang hantar boleh tengok kat bawah ni, kurban lah. Kurban. Darussalam macam mana kurban? Kita masih insya-Allah on the way. On the way On the way. InsyaAllah. So ni Ana ada buat kurban. Ana kerjasama dengan Imtiaz, Ustaz Muzamil, kerjasama dengan dia. So ada 3 tempat je lah, Rohingya, India dengan Cambodia. Jadi kalau siapa yang berminat boleh hubungi ni, ada form ni boleh register lah. Nak call terus boleh. Ada nombor kat bawah tu. Sekarang boleh buat kan. Untuk pengetahuan semua lah, yang siapa yang for Facebook Ana, Ustaz Sofian ni senior saya di Madrasah Junaid. Lepas tu di Azhar pun sama juga. So senior saya lah. Tapi orangnya kecil. Saya menang badan je. Orang kecil je. Kan? Jadi beliau ni memang saya. So seorang ustaz. Jadi kalau siapa-siapa tadi lah apa yang Ustaz Sofian kongsi, siapa yang berminat silakan deal dengan dia. Jangan deal dengan saya. Kalau deal dengan saya minta komisen nanti dengan program. Deal dengan Ustaz Sofian terus insya-Allah. Baik, syukran Zat. Baik, insya-Allah kita dah seimbang lama dah. Kita dah kongsi macam-macam. Alhamdulillah, terima kasih atas masa yang antum luangkan bersama dengan kita semua kat sini kan. Mungkin ada yang tengok besok, mungkin ada yang tengok minggu depan. Kita harapkan ada manfaat lah kan, sebab kadang-kadang perbincangan tentang masjid ni bila berbincang dua orang yang tak faham tentang masjid, dia memang tak guna lah. Dia akan menimbulkan sangkaan buruk dan macam-macam lagi lah. Ini tak bagus lah kan. Jadi dia sepatutnya biar kalau nak tahu pasal masjid tu, kalau kita betul-betul jujur nak tahu pasal masjid, apa yang masjid buat dan sebagainya, kita kena rujuk pada orang yang tahulah kan. Jadi kalau kita based on kita punya sangkaan ni dan syaitan nak masuk kan. Jadi kena lebih berhati-hatilah kat situ. Jadi insya-Allah semoga perkongsian ni beri manfaat pada semua dan terakhir sekali jazakumullah khairan kepada Ustaz Harun dapat kongsi pengalaman dan juga aktiviti terutama sekali Masjid Darussalam lah kan. So bukan mewakili semua masjid kan. Jadi insya-Allah nanti kalau ada masa lagi nanti anak kacau hantar lagi. Boleh, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi mengundang bukan mengundi awal-awal tadi mengundi. Kalau mengundi lain, undilah saya. Parti apa tak tahu saya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan anda dapat lakukan yang terbaik dan berjaya bersama Abu Amru insya-Allah. Jadi cuma saya nak ambil peluang ni juga, saya nak ucapkan terima kasih pada semua jemaah yang memahami dan cuba berikan kerjasama sepanjang masa phase 1 phase 1 dan dah masuk phase 2 juga ni sekarang. So saya harapkan semua masih terus berikan kerjasama supaya kita dapat memahami, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Tapi kita perlu buat demi menjaga institusi masjid, demi menjaga maslahat kesihatan semua orang. Jadi kalau kita rasa kita tak sihat, kita ada sebab-sebab yang tak dapat untuk datang ke masjid, maka tidak masalah, tidak ada berdosa pun kalau kita tak pergi masjid. Tapi di sini termasuk saya minta kepada anak-anak yang mendengar ini boleh sampaikan kepada ibu bapa mereka, terutama sekali bapa-bapa kita yang nak pergi ke solat Jumaat, supaya mereka faham situasi yang sekarang ini. Dan anda rasa bila kita boleh cuba fahamkan mereka dan kita bantu mereka untuk faham, insya-Allah kita walaupun kita dah prepare mentally untuk mendengar abuse, mendengar orang marah, bingit dan sebagainya kan. Tapi kita juga orang kata tu berharap
Mudah-mudahan dengan sedikit kefahaman yang mereka dapat tahu, supaya benda-benda ni tidak akan berlaku lah, insyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi itulah maknanya masing-masing ada peranan yang perlu dimainkan lah. Jadi masyarakat pun kena sokong lah, setizah yang dekat masjid ataupun usaha masjid dan sebagainya perlu sokong dan perlu tapi yang paling penting perlu faham lah, perlu faham. Jadi bila dah faham, insyaAllah kita pun dapat sokong, dapat pertahankan, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jadi nak ucapkan terima kasih juga kepada siapa yang bersama dengan kita, siapa yang bersama dengan kita kemudian pun terima kasih juga. Jadi insyaAllah semoga dan ni dah banyak kali nak sebut ni kan, semoga bermanfaat semua. You never work alone, Ustaz Hamzah tulis ni. You never work alone. Baru. Tapi belum angkat cup lagi, jadi berani cakap, berani. Mudah-mudahan dah penutup baru hantar cakap ni. Kalau buka hantar cakap itu nak terus keluar. Cik marah Ini taktik yang adalah. Baik, syukran jazakumullah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okay.